apa lagi? Ni pun sebenarnya awak tertinggal apa ni? Ada kawan awak ni buat, dia tertinggal kena underline. Equal R1. Okay. Tapi kena underline equal tu sebab kalau kamu perasan dalam buku ke apa ni soalan ni, dia italikkan equal tu. So awak kena underlinekan lah. Sebab awak tak boleh nak menyengitkan dia macam ni kan. Contoh macam tu. So kita tak tahu berapa sengit yang kita perlu sengitkan untuk nak sama dengan tu kan. Sebab ada memang student yang tulisan dia sengit. So dia nak buat macam mana? So kita nak samakan dia, standardizekan dia, semua kena underlinekan. Underline macam ni tau. Okay, so ni okay dia underlinekan ni okay betul. Yang lain pun saya rasa okay kot. Yang AMPR ni kena R tu kecil kat atas yang. Nampakkan dia kecil dekat atas. Ni antara yang macam kita go through. Mungkin kesilapan yang biasa kita buat lah. So MPR besar, R besar tapi dia saiz dia kecil dan dia berada kat atas. Macam ni lah. So nanti takut pemeriksa tu menyalahkan awak macam ni. Tahu tak nak macam ni. Okay. So yang like Z tu okay. Ni tak ada apa pun. Saya rasa lain okey kot. Ni tengok je lah kan dalam tu. Sama je. Yang ini pun okey. Fill in the blank sahaja. So yang ini macam saya kata dalam video tu kan. Yang proses A tu ada certain word transformation and amplification. So sebab soalan tu dia tunjukkan macam ni je. Kalau soalan tu nombor 1 ni dia ada macam dia ada tunjuk beberapa. Nombor 2 ni pun dia ada tunjuk beberapa. Nombor 3 ni pun dia ada tunjuk beberapa. Itu baru jawapan awak transformation and amplification. Sebab transformation tu maksudnya kita gabungkan dua ni je. Tahu Kalau amplification dia banyakkan yang dah dimasukkan tu. Dia banyakkan, amplify. Itulah Okay, so transformation sahaja okay. Apa lagi? Ni nampaknya MPR dia sama. Satu level tak nak. Dia kena atas sikit yang. So hati-hatilah benda-benda simple macam tu. Okay. Lepas tu yang B ni kan mungkinlah saya rasa tak ada masalah pun. Tapi kalau boleh buatlah macam yang macam ni tu. Dia macam B macam sengit sikit. So saya nak tunjuk more kepada technical punya lah. Okay, so B ni jangan buat macam ni. Buat macam ada echo sikit dan dia sengit sikit. Macam tu lah Okay, tapi saya rasa tak ada masalah pun. Okay je tu. Tak ada. Okay. Ni apa ni? K-gal. Okay. X-gal. Okay, faham. So tulisan tu kena nampak clear lah. X-gal. Macam tu. Tahu Okay. Yang lain saya rasa tak ada masalah. More tu jawapan biasa kan. Jawapan biasa tu boleh tengok nota, boleh tengok video balik tu. Cuma saya nak tengok pada dia punya, awak punya ni lah. Technical structure-nya macam mana awak tulis. Ni pun sama, tak ada 5 prime 3 prime, so tak apa, boleh buat. Ni bump H1 ni janganlah underline semua. Sebab dia underline-nya dekat depan tu sahaja. So sepatutnya macam ni. Bump H1. Okay. Underline bump sahaja. Tahu okay. So macam equal R1 tadi tu. Equal R1. Equal sahaja. Kalau SMA 1. SMA 1. SMA sahaja. So jangan underline semua salah ni. Okay. Hati-hati. Okay. Tak ada. Okay dah. So settle. So harapnya yang lain tu macam biasa je kan jawapan dia. Awak tengok ni je lah. Nota ataupun dalam video tu kan. Okay. So saya akan share untuk apa? PYQ. Nampaknya macam tak ada orang hantar sebab mungkin saya hantar lambat kot kan semalam. So mungkin tak sempat nak buat. Tak apalah. Okay. So kita buatlah sama-sama on the spot ni Okay. So untuk chapter 8 PYQ. Okay, ni Okay.
So the first question ni dia tanya P dan juga Q ni lah. So chapter 8 ready so dia tanya relationship enzyme yang digunakan untuk potong P dan juga Q. Okay. So yang P ni awak tengok dia punya sequence GAA TTC. TTC. So awak kena hafal lah apa enzim yang antara tiga tu yang GAA TTC. So dia adalah P eco R, tengok salah je. Eco R1. Lepas tu Q. Dia punya sequence je CCC GGG. Oh yang ni mestilah SMA1. Okay. So jangan lupa underline. Dan soalan macam ni kan ramai student pengalaman lah macam tanda-tanda tu kan. Dia orang tak asingkan. Ni saya nak beritahu kesilapan yang biasa lah macam saya beritahu selalunya tu kan. Dia tulis je equal R1 SMA1. Padahal soalan ni dia nak dua yang berasingan. So awak kena labelkan macam ini tau. P apa, Q apa. Jangan sekalikan macam ni. Okay So asingkan How many pieces of DNA fragments are produced by cutting P with enzyme? Kan tadi saya kata kalau donor DNA 3, kalau plasmid 2. Okay, so dia tanya soalan ni fragment DNA mestilah 3. Okay, 3 je. So list the sticky ends base sequence of cleaved P dan juga Q. So P kita labelkan. So ingat dalam soalan ni dia ada dah 5 prime, 3 prime ni so kena peka yang ni lah. Okay. Sebab soalan sebelum ni banyaknya kita tak payah buat kan. Sebab dalam soalan memang tak ada apa-apa 5 prime, 3 prime tu. Tapi soalan yang PYQ ni dia ada. So kena ada. Okay. So untuk P 5 prime TTAA 3 prime. Macam tu. Okay. Kalau yang Q macam mana? Sebab Q ingat tak yang SMA1 ni dia potong macam mana? Blunt end kan? Tengah-tengah kan? Okay. So kalau Q ni tak ada. Sebab dia bukannya sticky end. Dia blunt end. So tulis je lah none. Memang dalam skema pun dia tulis none je. Kalau nak panjangkan tu buatlah dalam kurungan. Because produce blunt end. Macam tu lah. Tapi tak payah pun tak apa. Ni just untuk pengetahuan sendiri sahajalah. Ini okay. So Q none. Okay. What would happen if the resistance enzyme in bacterial cells fails to function? So resistance enzyme tu gunting dia tu tumpul. So of course lah unable to cut. Okay. Cut DNA. Okay. Unable to cut DNA. Ataupun ni kalau ini soalan ni dia tanya general pada bakteria. Okay, satu kalau awak jawapan macam ni unable to cut DNA, ini spesifik kepada proses atas ni lah. Memang ada. Okay ni Ataupun kalau generalnya boleh jugalah. Kalau generalnya kamu boleh ni jawab ni. Cannot defend against viral DNA. Sebab soalan ni dia tanya apa yang berlaku pada bakteria sel kan. Dia tak tanya macam apa yang berlaku pada cloning proses. Okay. So kalau dia tanya pasal bakteria sel, so cannot defend against viral DNA lah. Faham Okay. So ini viral DNA tu maksudnya virus yang infect bakteria tu. So bakteria ni dia ada plasmidnya, dia ada sepatutnya dia boleh hasilkan resistant enzyme. So kalau ada DNA yang luar, foreign DNA masuk ke dalam bakteria ni, so bakteria ni kalau ada guntingnya RE tu, dia boleh potong ni lah, maksudnya dia boleh hancurkan foreign DNA tu. Kalau RE dia tak ada, rosak, foreign DNA tu akan infected lah, jadi bakteria tu jadi infected. Macam itulah Okay. So next, ini apa ni? Identify screening techniques. So number of bacteria, ampicillin, okay, tetracycline. Okay. So kita in our minds
yang familiar lah, perkataan familiar, ampicillin kan, blue white screen, blue white ni kan. So mestilah blue white screening lah, ada kaitan dengan blue white screening lah. So identify the screening technique. So it is blue white screening. Ni mungkin kita tak familiar kan. So never mind, jangan gelabah masa ada exam tu. Ambil je mana-mana yang awak rasa familiar. Ampicillin. So it is blue white screening lah. Okay. So why does tetracycline antibiotics inhibit the growth of bacteria colony? So nama dia mungkin lah tak familiar, tapi dah jawab dah kat sini tetracycline antibiotic. Oh, tetracycline ni mesti adalah sejenis antibiotik. So in your mind adalah kaitan dengan yang blue white screening tu. Okay. So plasmid, ni jawapan dia, plasmid bacteria do not have gene resistance to antibiotic. Antibiotic. Tetracycline. Okay, macam ni. So ampicillin ada. Dia sejenis antibiotik juga. Okay. Yang tetracycline pun antibiotik juga. Tapi koloni dia yang tetracycline ni dia tak ada yang hidup. Mati je. Okay. Kalau yang bakteria ni ada yang hidup. Right. So kenapa inhibit? Kenapa dia inhibit? Kosong je ni. Tak ada yang grow. Sebab dalam bakteria kan, bakteria plasmid kan yang ada AMPR sahaja. Dia tak ada yang yang maksudnya AMPR ni ampicillin. Dia fokus kepada ini sahaja. Dia bukan tetracycline. Okay. Kalau dalam skema ni dia punya, kalau dia ada ni, dia macam ni. TET-R. So ni memang tak ada dalam silibus kan. Tapi I want you to know that kalau dia bagi antibiotik lain ataupun ampicillin lain, tak boleh lah, bakteria tu tak boleh nak survive. Okay, dia kena ada ampicillin yang ni lah. Salam. Ampicillin. So tetracycline ni tak boleh. So ni tak boleh. Okay, so antibiotik tu tetracycline. Okay. So what is the function of ampicillin in the screening process? To kill ataupun eliminate bacteria without plasmid. So if you have your own, dah ada kan, sepatutnya dah ada lah kan, dah nak ujung SEM dah ni. PYQ tu salin-salin lah. Supaya tak adalah kamu nak buat kerja 2 kali, nanti kena tengok balik recording ni. So to kill bacteria without plasmid. Okay. Madam. Apa yang? Kalau saya buat to identify the bacterial cells that has taken up plasmid. Maksudnya terbalikkan je lah ayat tu kan. Boleh. Okay. Thank you, madam. Okay, so mungkin awak boleh juga cakap to screen ataupun to select. To select bacteria with plasmid. Terbalikkan je lah ayat yang atas tu kan, boleh juga. Okay. What is indicated by the white colonies? So bacteria with recombinant plasmid. Okay ni So white colony tu yang kita pilih kan. So memang yang kita nak yang white tu lah, yang blue kita tak nak. Ingat tak hari tu kan? Okay. So explain your answer. So ni kena explain sikit lah. Okay. So bacteria plasmid with disrupted, terganggu kan, non-functional leg Z is inserted with foreign DNA. Okay. So maksudnya bakteria, kenapa bakteria yang white colonies tu jadi warna putih. Okay, so jadi warna putih. Dan kenapa dia panggil sebagai recombinant plasmid? Sebab plasmidnya dah diganggu, dah dimasukkan dengan foreign DNA. Okay, so ni poin pertama. Yang poin kedua,
Jadinya bila dah terganggu, apa poin yang seterusnya? Beta galactosidase. Cuba try buat yang B tu, biasakan buat sengit dah ada echo sikit. Okay. Beta galactosidase cannot be synthesized. Ataupun kalau susah sangat perkataan ni, beta galactosidase cannot be produced. Cannot produce. Okay. So, bila tak boleh dihasilkan, cannot hydrolyze lah X-gal tu. So inilah antara poin-poin yang penting bila awak cerita pasal yang white colonies, blue colonies tu. Plasmid dia terganggu atau tidak, boleh tak terhasil beta galactosidase, boleh tak hydrolyze X-gal. Okay. So kalau lagi satu poin, kalau ada 4 markah, ceritalah pasal tu. So lactose cannot be converted to glucose and galactose. Itu kalau tambahan lah. Galactose. Ini antara poin-poin dia. Boleh Okay. So next. Name the enzyme P. Mana PPP. So kamu nampak sini. And the enzyme involved to produce R. So R, yang ni. So ada kat sini, nampak ni dia potong macam potong kan. Bangle ni dia potong macam ni dah terbuka dah. Gelang ni. Okay. Yang ini dia cantumkan pula. So in your mind, dah tahulah kan. So R tu adalah restriction enzyme. Okay. Nak tulis macam mana? Nak tulis SMART1 ke? Nak tulis BAMH1 ke? Mana satu? Sebab dalam gambar ni dia tak tunjuk pun. Dia tak tunjuk huruf-hurufnya tu. Okay. So kamu generalkan sahaja macam ni. Okay. R pula. P lah. P. Okay. Yang ini baru R. Which is DNA ligase. Macam tu. R ni memang satu je lah. Faham So name molekul R. Molekul R adalah recombinant plasmid. Ataupun dalam skema ni dia buat recombinant DNA. Okay. So recombinant plasmid. Tapi ada certain books dia tulis recombinant DNA plasmid. Dia macam cara selamat kan, dia buat dua-dua. Macam tu lah. Okay. So boleh lah, boleh. So recombinant plasmid tu memang biasa. Okay, mungkin kalau kamu tak sure nak ambil recombinant DNA ke recombinant plasmid, boleh gabungkan. Begitu So name the process QST. Mana Q sini dia cantum, S, dia masukkan dekat bakteria. Yang T ni, dia banyak-banyakkan. So Q adalah insertion. Okay. Yang S adalah transformation dan yang T adalah amplification. Okay, so rasanya setakat ni senang kan? Okay. So referring to figure 2, what is the next important stage? To produce insulin by genetic engineering. So kita dah banyak-banyakkan tu. Daripada banyak-banyakkan tu, kita kena buat apa? Pemilihan kan? So dia adalah screening. Okay. So state the 3 benefits of insulin produced by genetic engineering. Ni pun dah buat yang soalan hari tu kan. So the gene is from human. Tak ada was-was lah. Okay. Daripada binatang apa kan. So dia memang daripada human. Lepas tu non-allergic, right? Ada kan dalam nota tu. Boleh tengok balik lah. Non-allergic, tak ada side effect. Okay. So dia boleh juga kita katakan sebagai cheaper. Ni antara 3 poin lah. Pertanyaan ada satu lagi. Dia katakan sini, insulin produced is similar to human insulin. So yang itu kita boleh cabangkan daripada poin ni. So similar to human insulin. Macam itulah. So kalau soalan tu nak 4 markah, kamu pecahkanlah cabangnya tu. Gene from human. So it is similar to human insulin. Non-allergic and cheaper. Macam itulah. Okay. Okay. So next.
State the criteria that a plasmid must have. So ini ada dalam nota kan. So able to accept foreign DNA. So in multiple, kita sama-sama lah tulis jawapannya. Sebab ni pun kosong kan. Mungkin awak pun kosong juga sebab maybe lah tak sempat nak buat kan. Okay, so buatlah sekali. So yang kedua, has origin of replication. Have origin of replication. Okay. Lepas tu apa lagi? Has selectable marker. So contohnya apa? MPR. Ada tadi contoh kawan awak tu dia ada buat kan? Like Z. Macam tu. Okay. So ini adalah antara saya rasa ada 5 ke 6 dia punya karakteristik dan nota hari tu. So dia nak 3 je, 3 markah kan. So 3 lah ni selectable marker. Okay. So why the residual enzyme EcoR1 is used to cut both the plasmid and foreign DNA. Kenapa kita gunakan gunting yang sama? So to produce compatible ataupun complementary sticky ends. Okay, ini kemungkinan besar pelajar akan jawab to produce same sticky ends. Saya rasa ada juga akan jawab kan. Tapi saya takut dia macam dia kena guna ni. Dia guna dia punya word je. Untuk yang sesuai untuk yang sticky ends ni. Okay, ataupun nak panjangkan tu to produce same sticky ends that are complementary to each other. Macam tu lah, panjang sikit lah. Dia kena ada perkataan compatible dengan complementary ni. Antara dua ni lah. So kalau awak buat macam ni, to produce same sticky end that is complementary. Macam tu je. Tambah je lah perkataan complementary tu kat belakang. Tahu so kita nak selamatkan. So kita ikut je lah. So to produce compatible sticky end. Macam tu So name the enzyme needed for process A. So proses A adalah mana tadi? Proses A. Cantumkan ni dengan ni. So kita nak cantumkan gelang dengan rantai tu. So kita guna DNA ligase. Okay. Harap dapatlah jawapannya tu. Tak nak buat kerja 2 kali lah. Tak payahlah kita nak tengok lagi recording kan. Harapnya boleh buat terus lah. Macam tu lah. So name process B that introduce a recombinant plasmid into the host cell. Mestilah transformation. Senang kan? Okay. So give the reason why bacteria cell is suitable as host. So ini ciri-ciri host lah. Okay. So able to receive ingat tak? Dalam apa beza kalau dia tanya ciri-ciri plasmid dengan ciri-ciri host? Kalau ciri-ciri plasmid, kamu jangan sebut pasal recombinant. Nampak ni, foreign DNA, tak ada pasal recombinant pun, perkataan tu tak ada. Okay. Kalau dia tanya pasal host, kena ada pasal recombinant. Semua ayat dia, tengok tu semua, kalau awak tengok dalam nota pun sama. Semua pasal ada perkataan ini. Pemeriksa akan carilah perkataan tu. Okay. Able to receive recombinant DNA by transformation. Lepas tu able to maintain recombinant DNA. Able to maintain recombinant DNA from one generation to another. Okay. Ini apa? 3 3 markah kan? So able to express gene of interest. Okay, able to express gene of interest. Okay, so harapnya dapat. Sempatlah salin Okay. So name process C. Process C which is needed for identification of the transformed bacteria. Process C mana? Identification, right? So dia letak keyword dia antibiotik. So kita mesti tahu dia adalah proses screening. Saya rasa senang-senang je kan. Cuma
Yang kalau soalan macam ni lah, dia tanya ciri-ciri, awak kena buat ayat yang panjang sikit. Kalau lain tu sama je, pendek-pendek je. Transformation, screening, tools dia lah macam tu. Proses dia. Okay. So soalan nombor 4, identify A. Mana A? So A adalah ni. Okay, so ini dia buat ni. Lepas tu dekat yang B ni dia ada yang macam ni, yang kurus punya. Okay. Daripada kurus ni yang gemuk tadi tu akan hancur, degraded. So yang kurus ni akan jadi double kurus. Ada 2 kurus. Dan dua-dua kurus ni akan memperbanyakkan kurus-kurusnya. Macam itulah. Okay. So apa benda ni sebenarnya? So ini adalah proses yang cDNA tu. Kalau awak teringat ada cerita pasal cDNA tu kan. Yang ni lah. Okay, yang ada dalam hari tu ada perkataan reverse transcriptase. Kan? Transcriptase. So adalah berkaitan pasal ni. Okay. So identify A. A ni adalah mRNA. A ni mRNA. Okay. So name enzyme Y that catalyze the production of B. Inilah dia. Reverse transcriptase. Kenapa reverse? Sebab selalunya kita buat daripada DNA kepada mRNA kan, yang transcription kan. So translation mesti mula daripada DNA kepada mRNA. Tapi in this case, dalam proses ini, kalau awak ada further study pasal gene teknologi nanti ni, awak kena mulakan dengan mRNA. Mestilah sebenarnya adalah sebelum ni DNA juga. DNA dia buat proses, kat sini proses transcription. Sini. So bila dah dapat mRNA ini, dia patah balik. Guna reverse transcriptase kat sini. Okay, macam itulah. So dia dah hasilkan mRNA, dia reverse balik jadi cDNA. Okay. So C is produced with the aid of DNA polymerase. Mana C? Ini, okay. So name C. So yang C ni, sekejap. Yang B ni adalah mRNA campur dengan cDNA. Okay, yang ini degraded strand ni adalah mRNA. Kenapa dia degraded? Kenapa dia dihancurkan? Sebab dah tak perlulah. Sebab dia dah buat salinan yang ini. Ini adalah cDNA. Okay, complementary. Okay. Yang C ni pula apa? So ini adalah double stranded cDNA. Double stranded cDNA. Dan satu lagi, tolong cara penulisan yang C tu kena kecil. So jangan buat C tu sama besar dengan DNA. Okay. So ni salah, okay? Salah. Buat C kecil. Okay. So double strand cDNA. What is the role of DNA polymerase in this process? To synthesize second cDNA from single stranded cDNA. Ingat tak hari tu ada soalan yang bio A tu kan? Soalan dia ada tanya enzim-enzim terlibat. Satu tu dia tanya, kawan awak jawab tu DNA polymerase 1 je. Dalam proses ini, kamu jangan spesifik pada DNA polymerase 1 sahaja. Sebab dia ada DNA polymerase 3 juga. Dia macam replication. Tapi tak adalah yang SSBP tu semua tu. Okay. Yang DNA replication, DNA polymerase ni, nampak ni? Dalam soalan pun dia generalkan sahaja. Dia tak ada cakap, what is the role of DNA polymerase 1? Tak ada. Dia generalkan sahaja. Okay. So, untuk menghasilkan cDNA yang selagi satu lah. Sebab dia double strand. So give 2 application of the copies. So copies of C. Maksudnya copies of C ni, mana C? Yang ni banyak-banyak ni. Okay, boleh dimasukkan, boleh digunakan untuk apa? To be inserted into cloning vector. Okay, tu satu. Kita dah banyak-banyakkan tu, kita masukkanlah, campurkanlah dengan bakteria. Okay, to be inserted into cloning vector to make ni
tak ada dalam syllabus lah, tapi just cakap je lah. cDNA library. cDNA library ni sebenarnya dia satu tempat lah, satu makmal, dia simpankan semua jin-jin yang macam ni. Macam ni. So contohnya proses ni menghasilkan insulin. So nanti insulin tu dia akan simpankan dalam cDNA library ni lah. Untuk backup nanti kalau in the future kita dah tak boleh nak hasilkan insulin dah. So adalah simpanan-simpanannya tu. Okay. Another one to clone gene of interest. Okay. So to clone untuk banyak-banyakkan lagi gene of interest kita tu. So tak payahlah macam kita nak ambil setiap kali tu nak kena ambil daripada human. So memang dah ada stoknya tu. So tak payahlah kita nak ambil daripada human cell tu. Okay. So name process D. Dapat ni. Okay, so proses D adalah mana proses D? Sekejap saya patah balik ke atas. Oh ni. Daripada 1 double stranded jadi 4 double stranded ni. Banyak-banyak. Jadi dia mestilah proses amplification. Okay, amplification So, harapnya you all sempat lah salin ni Ataupun dalam nota tu kalau ada di antara awak yang rujuk, mungkin ada jawab yang PCR. Boleh juga polymerase chain reaction. Dia banyak-banyakkan. Chain kan, rantaian. Dia banyakkan. Okay. Ingat tak yang dalam nota tu? Daripada 2, dia jadi macam ni. Okay. Lepas tu daripada sini, dia jadi macam ni. Inilah dia PCR. Satu rantaian. Macam tu. Okay. So state 2 materials used in process D. So D, DNA polymerase. Macam tadi, DNA polymerase. Tapi tu cDNA kan. Polymerase. Dan apa lagi? Ingat tak? Okay, ni mungkinlah. Ni biasa punya jawapan. Primers. 2 materials, right? 2 materials. So tak kisahlah enzim ke apa. So primers. Lepas tu ini adalah DNA template. Ingat tak ada satu lagi yang penting untuk cantum-cantumkan nukleotide tu. Satu lagi DNA ligase kan. Satu ni adalah tag polymerase. Macam pernah dengar kan? Okay, baru-baru dengar jugalah harapnya. Okay. So tag polymerase. Okay. Ingat tak tag polymerase ni apa beza dengan DNA ligase? Dua-dua function dia, fungsi dia sama. Fungsi dia untuk cantumkan. Maksudnya ini DNA. Okay, ini DNA. So dia nak buat template baru kan. So ini primer. So ini adalah DNA lagi. So dia nak cantumkan antara dua ni. Dua-dua fungsi dia sama. Yang ni Tapi apa bezanya? Okay, so beza dia ingat tak? Kalau tag polymerase ni dia able to withstand ataupun dalam bahasa Melayu tahan panas. Withstand extreme temperature. Yang ada sampai 70 degree Celsius. Ingat tak yang saya cerita dekat gunung berapi tu ada bakteria. Bakteria tu menghasilkan tag polymerase ni lah. Okay, so jangan ingat dekat gunung berapi tu tak ada bakteria. Tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Dia ada certain bakteria yang boleh tahan panas. Okay. So kalau soalan tanya apa beza antara tag polymerase dengan DNA ligase? Bezanya yang tag polymerase ni able to withstand high temperature. Okay. Yang DNA ligase is normal temperature. Okay. State the most important characteristic of the enzyme. Inilah characteristic of the enzymes involved in process D. So dia adalah heat stable. Ataupun dalam skema ni dia ada slashkan lagi heat resistance. Ataupun macam jawapan saya tadi tu. Can withstand high temperature. Okay. Macam inilah. Okay. Okey tak? Alright. So settle nombor 5. So name molekul A. Molekul A mana A. Oh ni. Apa ni dah terkeluar daripada sini ni kan. So bila dah jadi A, dia jadi yang ni pula. Kurus.
Lepas tu jadi yang B pula. Okay, lepas tu jadi dia masukkan dalam ni. Okay. So yang A tu mestilah awak boleh agak agak adalah bukan DNA tapi dia adalah mRNA sebab DNA kat dalam ni. DNA tak boleh keluar. So dia adalah mRNA. So yang A ni adalah mRNA. Okay. Lepas tu yang B pula mana B, mana B? Oh ni. Okay. So yang B ni mungkin gambar tu macam tak nampak lah kan. Double stranded tapi boleh agak lah. Boleh agak daripada gambar ni. Okay, so contohnya yang ini mRNA. Okay, so yang ini yang satu strand ni adalah, ingat tak yang tadi tu, cDNA. Bila dia jadi balik yang macam ni, dia adalah double stranded. Double stranded. Kenapa double stranded tu? Sebab nak masuk dekat plasmid ni, plasmid kan sebenarnya double stranded juga tapi dia dalam bentuk circular, nampak dua strand ni. Dia macam ni lah, A, T, C, G macam tu. Ni pun T, A, G, C. Dia double stranded juga. Okay, so dia kenalah yang B ni pun kena double stranded juga. So B double stranded cDNA. Yang C adalah recombinant plasmid. Macam tu Boleh. Mana C tadi? C, sini. Betul lah recombinant sebab dah campur kan, dah recombine. Okay. So name enzyme X. So enzyme X. Apa tadi? Pada mRNA? Pergi kepada cDNA. Sama je jawapan dia. Reverse transcriptase. Okay. Reverse transcriptase. Sebab ramai yang ada juga student lah, saya ingat dia jawab reverse transcription. Itu adalah proses. Kalau enzim kena ACE. Okay, faham Yang Y mana Y? Yang ini. So daripada single strand nak jadi double strand. Apa dia? Iaitu yang saya kata suruh awak generalkan tu saja. DNA polymerase. Jangan cakap DNA polymerase 1 ke, polymerase 3 ke. Sebenarnya 2 pun ada DNA polymerase. Tapi bukan dalam syllabus kita lah. Okay. So what is the insulin gene obtained from A rather than DNA? Kenapa kita ambil daripada mRNA? Kenapa tak boleh terus daripada DNA? Ingat tak? Sebab yang DNA ni ada apa? Ataupun yang mRNA ni, yang A ni ada apa? Apa tu? Because mRNA does not contain intron kan? Okay, mRNA has no intron. Name process D. Proses D masukkan. So D adalah transformation. Why does the recombinant plasmid able to replicate autonomously inside the host? Kenapa dia boleh replicate secara sendiri? Tak perlu ada trigger daripada luar. So sebab dia ada, ingat tak yang tadi tu? Origin of replication. Dia dah ada origin ni, automatically dia akan replicate dari situ. Dia tak perlulah ada trigger yang mengatakan suruh baru nak replicate macam tu, tak. Okay. So what is the importance of marker gene at C? Marker gene mana ni? Mana C? Kat plasmid lah kan. Maksudnya dekat recombinant plasmid tu lah. So apa importance-nya? Untuk allow the cells that have recombinant plasmid to be identified. Okay. Ataupun for screening, sebab dalam skema ni kan dia kena ada ayat panjang ni. Allow the cells that has recombinant plasmid to be screening. Okay, to be screening. Dia macam tu. Dia kena macam tak boleh
tak boleh jawab for screening saja. So kita nak screening apa? Ataupun kalau awak nak jawab for screening, bolehlah kita ubah ayat dia. For screening bakteria ataupun bacteria cells that kena panjangkan lah. Boleh je for screening tapi kena panjangkan. Recombinant plasmid. Macam tu. Okay. Give one example of marker gene. A, M, P, R. Okay, ataupun lag Z. Macam tu. Okay. So give two example of genetically modified organism used in agriculture. Soalan nombor 6. So two example of genetically modified organism. Transgenic tomato, corn ke pun boleh. Okay. Ataupun kena ada perkataan di dalam skema ni kan. Dua-dua ni dia ada transgenic. Salmon ataupun goat, kambing kan. Ada kalau awak ada cerita pasal Dolly ke apa tak, pernah dengar tak? Itulah sama. So kena ada perkataan transgenic ni tau. Okay. Sebab maksudnya dia dah transform lah. Macam transgenic sajat. Macam tu tiba. Okay. Adalah. Okay. Pagi-pagi dia buat dosa. Alright. So give to advantage of using complementary DNA in cloning. Mana apa kepentingan dia lah kan, apa kebaikan guna cDNA. Okay, so it contains exon sahajalah. Sebab ingat tak yang cDNA ni kan kita daripada mRNA. mRNA ni kan dah tak ada intron. So memang exon sahajalah. It contains exon only. Okay, so ni point pertama. Tidak apa-apa, 2 markah. So yang ini point kedua pula. Prokaryotic cells can express and produce the same product as, panjang sikit lah. Nanti saya try tengok yang ada tak pendek. Eukaryotic cells. Okay. Yang lagi satu ni pun panjang juga yang. So memang kena explain lah sebenarnya. Functional protein can be synthesized in prokaryotic cells. Macam itulah. Itulah dia. So memang kena explain sikit lah. So apa kepentingan kebaikan guna cDNA ni. So it contains exon only. So functional protein can be synthesized. Functional protein. Teruslah functional protein can be synthesized. Yang mungkin yang nombor 2 ni, point 2 ni agak susah sikit lah kan. Jawab je yang point nombor 3 ni. Okay. So name molecule. Kalau tak faham soalan tulisan saya beritahu So name molecule Q. So Q adalah recombinant DNA plasmid. Okay. Mana Q tadi? Ni lah recombinant kan. So name an organism that can be used as a host. Ni memang kita dah biasa. Tulis nama penuh lah yang. Sebab dalam ni pun dia tulis nama penuh. Escherichia. C kena huruf kecil. Coli. Escherichia coli. So underlinekan. So hati-hati cara penulisan ni lah. Benda simple kan. So takut awak nak cepat awak tulis macam tu kan. Nak cepat salah pula. So then the enzyme that joins the plasmid vector with the human cDNA. So dia adalah DNA ligase. Sebab ni bukan yang PCR tu kan. So bukan tag polymerase lah. cDNA ligase. So state to advantage of producing insulin genetic engineering. Macam tadi tu kan. Can be produced, ni tambahan lah. Produce in large amount.
Ataupun macam yang tadi tu, sebab kalau macam tadi kan yang state to advantage of producing insulin, right, through cloning ni kan. So itu ada cerita pasal yang human, similar to human, right. Itu adalah secara general lah, tapi dalam soalan ni dia through genetic engineering tau. Dalam skema pun tak ada. Dalam skema ni dia tak ada pasal from human, dia tak ada. Dia cerita pasal can reproduce in large amount. Okay. Yang cheaper boleh lah sebab memang berkaitan dengan genetic engineering ni kan. So cheaper, apa lagi? Dia nak apa? 2 boleh lah. Yang lagi satu ni mungkin lah boleh termasuk sekali kot. Halal tiba-tiba halal. Okay. Halal ni sebab daripada human lah juga kan. So bukan daripada animal yang kita tak pasti yang animal apa. Okay, so halal. So bolehlah guna halal tu. Okay, ataupun from human. Tapi kalau dia sebut pasal genetic engineering, lebih kepada awak cerita pasal amount dia, cost dia yang ni tau. Awak dahulukan yang ini dulu. Okay, sebab point dia banyaknya kat situ. Okay. Yang ini tambahan lah, kalau dia 3 markah, tambahlah 1. Okay. So name another method that can be used to produce many copies of gene. Yang saya cerita tadi 1 jadi 2. 2 jadi 4. Kan? Ini apa benda? Ini adalah PCR. Dalam skema ni kalau awak buat PCR saja boleh. Ataupun kalau rajin, buatlah penuhnya. Polymerase chain reaction. So boleh buat PCR pendek macam ni. Boleh. Dalam skema ada. Dia tak boleh pitikaikan kan. Okay. So done. Nombor 7. Okay ke if I'm going too fast? Tak apalah kau boleh tengok ni kan. Tapi kalau boleh buatlah sekali. Sebab saya pun kan tulis juga ni. Tak ada siapa siapkan kan. Okay, so yang ini P. Apa ni? Recombinant bacteria capable of degrading oil. Okay, so P step. Okay, step. So step P adalah insertion. Okay, yang Q adalah transformation. Yang R adalah screening. Rasanya macam senang juga yang ni. Okay. Lepas dah screening baru dia amplification, amplify. Ingat, nampak tak ni? Perasan tak? Kalau yang tadi tu kan dia banyak-banyakkan dulu. Dia banyak-banyakkan, lepas tu baru dia pilih, dia screen. Tapi dalam case ni, dia screen dulu. Dia screen dulu, lepas tu baru dia pilih dan dia banyakkan apa yang dah dipilih. Sebenarnya cara macam ni lagi macam apa? Menjimatkan kot. Sebab dia dah pilih dulu. Lepas tu barulah dia banyak-banyakkan yang dia dah pilih tu. Tak adalah dia bazir yang tak terpilih tu. Banyak pula perkataan pilih kan. Okay. Okay, tak apa. Okay. Explain briefly step P. Mana P tadi tu? P adalah insertion. Okay. So P insertion. Ceritalah pasal insertion. Di mana both plasmid. Kejap baru soalan 7 kan. Banyak lagi ni. Tak apa. Esok kita sambung. Both plasmid and gene of interest is cut. Cut with the same restriction enzyme. Ni. Kalau nak guna restriction enzyme boleh guna perkataan same. Point kedua, to produce complementary sticky ends. Nampak tak? So kiranya kalau awak sebut cerita pasal enzim, kena gunalah perkataan same. Kalau awak cerita pasal ends, hujungnya tu, awak kena guna perkataan complementary. Tak boleh guna awak cerita to produce same sticky end. So kena guna perkataan complementary tau, ataupun compatible tadi kan. Okay, so ini. So point ketiga, that can be ligated by DNA ligase. Macam itulah kisahnya. Okay. So first awak cerita potong guna gunting yang sama. Kedua, menghasilkan potongan yang komplement dengan satu sama lain. Okay. That can be ligated, yang akan dicantumkan menggunakan DNA ligase. Okay.
So two characteristic of cloning vector. Ni sama je. Able to accept foreign DNA in macam tadi kan, MCS. Okay. Has origin of replication. Tu. Has origin replication. Ataupun ingat tak tadi, has selectable marker. Hafal lah benda-benda point ni. Simple je. Okay, memang tu je dia tanya selalunya. So, give two characteristic of recombinant bacteria in step R. So, recombinant bacteria in step R tu tadi able to maintain recombinant bacteria. Recombinant bacteria pula. Recombinant DNA. Nampak tak? Perasan tak soalan ni? Dia tanya pasal recombinant bacteria. Kita kan selalu cerita pasal recombinant DNA, recombinant plasmid kan. So yang ni recombinant bacteria. So nanti awak gelabah. Dia nak tanya apa ni? Yang plasmid ke ataupun yang vektor ke, nak tanya host. Yang recombinant bacteria ni mestilah dia tanya pasal host. Tahu So jangan gelabah, dia ubah je. Okay? So able to maintain recombinant DNA from one, macam tadi tu, from one generation tak muat, to another lah. Okay. And able to, macam tadi tu, able to express gene of interest. Macam tu, able to express gene of interest. Apa tu lagi? Tambah lagi satu lah. Able to amplify the gene product. Ni panjang sikit lah. Pilihlah mana-mana yang pendek dalam nota tu. Senang nak ingat. Okay. Resistant, able to grow in antibiotic, able to form white colonies. Tu boleh. Okay, tu antara pilihan lain lah. Okay, faham So ni adalah jawapannya. Okey ke? Boleh So soalan nombor 8. Okay, so soalan nombor 8 ni macam mata pula kan. Okay. Dia cerita pasal apa ni? S dia pecah. Lepas tu dia letak kat sini. Primernya tu kan dia cantumkan primer. Kalau pendek-pendek macam tu mesti primer lah. Ni primer. Yang dihasilkan oleh primase. Ingat tak yang awak buat assignment tu semua kan? Primase. So dipanjangkan primer tu. Ni dipanjangkan primer tu. Okay, lepas tu dia buat benda yang sama lagi. Dia separate lagi. Dia letak primer lagi. Okay, so in your mind, hopefully awak boleh bayangkan ini adalah proses PCR lah. Okay, so PCR. Okay, so identify stage STU. So kalau S apa? Sekejap. S adalah, dia kalau dalam nota tu dia ada sikit lah pasal penerangan pasal ni. So S adalah denature. Yang T adalah annealing. Tak apalah, saya bagi jawapan je So U adalah elongation. Okay, harap dapat. Okay, so describe two events occur in stage S. So S tu adalah tadi apa? Denature kan? So DNA unwind. Ataupun break hydrogen bonds. Okay. Lepas tu DNA separate. Dia markah kan sebab kena cerita 2 point lah. So point pertama awak nampak dalam gambar ni DNA dia separate jauh. Okay, tu boleh jadi point pertama. DNA separate. Okay. Macam mana dia nak separate? Dia akan break hydrogen bond lah antara atas dengan bawah ni. Dia akan break. So inilah dia point dia. Okay. Give one factor that enables the stage T to occur. So annealing. Annealing tu maksudnya dia anneal. Anneal datang dari perkataan ni. Anneal tu maksudnya dia join. Dia gam. Okay. So macam mana nak menggamkannya? Sekejap. Yang ini.
Kalau awak ingatlah proses PCR ni, yang ini nak memisahkannya daripada dua strand tu, hydrogen bond tu nak putus, yang ini kena suhu tinggi, high temperature. Yang ini, yang T ni, suhu dia masih tinggi tapi dia rendahkan sikit. Saya tak ingatlah berapa dia punya suhu tu, you can refer back if you kalau sempat. Yang T ni dia akan lower the temperature sikit. Tapi bukanlah lower sampai normal, tak. Okay. So bila dah cantum, dia buat panjang, bila dia nak pecahkan lagi ni, dia akan tinggikan temperature balik. Lepas tu dia nak cantumkan yang primer tu, dia rendahkan temperature balik. Macam itulah dia main dengan suhu. Okay. So, give one factor, apa yang membenarkan proses anneal ni berlaku, dia akan low the temperature lah sebab nak lekatkan siapa tu? Primer tu. Lowering the temperature. Okay. Kalau soalan tanyalah, why? To allow primer to attach to make hydrogen bond. Macam itulah. So what is the characteristic of that polymerase? Heat tolerant ataupun heat resistant. Saya cuba pilih, ada banyak pilihan jawapan tu dalam skema, tapi saya pilih yang harapnya awak boleh ingat lah. Okay, so heat resistant. Okay, what is the function of primers used in PCR? So to initiate DNA elongation. Primer tu kan ingat tak yang untuk pemula DNA elongation tu. Sama juga dalam topik 8 ni. Okay. So to initiate DNA elongation. Tu je. Yang belakang ni ada tapi tak payah. To provide 3' OH, tak payahlah nanti kamu pening. Saya ambil yang simple je ni ya. So give two application of PCR. So PCR ni kita gunakan untuk forensik. So if you are involved in forensik dan kamu bahagian yang department pasal genetik kan, kamu akan buat benda ni lah PCR ni. Kamu akan ambil sampel, contohnya ada darah dekat badan ataupun baju. So awak ambil sampel tu, awak kena banyak-banyakkan sampel tu. Sebab sampel tu sikit je, mungkin bulu mata je. Tengok cerita CSI kan. So sampel dia bulu mata je. So daripada sampel bulu mata tu je awak kena banyak-banyakkan sebab ada banyak kajian yang kena buat. Nak kena pasti siapa dia punya penjahat tu lah. Okay, macam tu lah cerita dia. So forensic human identification. Kalau kamu hilang ke, IC semua hilang, dah tak ingat, dah lupa ingatan semua. So orang akan ambil sampel awak dan identify siapa awak sebenarnya. Macam itulah. Okay. So of course for gene cloning, ingatlah mana yang ni. Ni pun boleh, medical je. Pun boleh, jawapan simple tu pun boleh. Ambil mana-mana yang kamu senang nak ingat. Okay, so PCR untuk ni lah. Okay, forensik semua tu. Okay. So saya rasa mungkinlah kita buat sampai okey lagi kan. Kalau boleh habis Senang satu video macam tu. Tak adalah kamu nak tengok dua video yang berasingan. Okay, so X adalah mRNA. Okay, kalau kamu tengok sini X, lepas tu cDNA. Mestilah. Lepas tu guna reverse transcriptase pula. Mestilah dia adalah mRNA. Okay. Yang Y ni treated with restrict enzyme, open Y with sticky end. So ini mestilah plasmid sebab dia nak potong plasmid ni dengan potong DNA ni, cDNA ni nak cantumkan. Jadi recombinant DNA. Daripada bangle ni. Okay. Yang ini pula dia mRNA. Okay. Dia jadi cDNA. Daripada cDNA ni dia akan potong. So potong cebisan ini dia akan masuk kat sini. Jadi recombinant. Macam itulah. Okay. So yang Y ni adalah plasmid. Kalau awak jawab vektor, tak boleh lah. Walaupun plasmid tu memang vektor kan. Tapi vektor tu banyak. Ada bacteriophage kan. So tak boleh lah jawab plasmid. Tak boleh jawab vektor. So what would be the consequence of if reverse transcriptase or DNA polymerase are non-functional? Macam jawapan tadi juga kan. So kalau reverse
transcriptase. Kena asingkan lah. Okay, so kena asingkan. So reverse transcriptase, reverse transcription. Kalau tak faham tulisan saya beritahu cannot, berani nak beritahu, cannot occur. Macam itulah. Simple je. Kalau reverse transcriptase non-functional, mestilah proses je reverse transcription tak boleh berlaku. Ni. Okay. Lepas tu DNA polymerase. Okay, so kalau awak jawab DNA polymerase no, sibuk je. For ni dah ada gangguan kalau dekat office. Formation of double stranded DNA, cDNA. Macam tu. Okay. So bila DNA polymerase tak berfungsi, so no formation of double stranded cDNA. Okay. Harapnya sempat lah awak nak salin ni Kalau tak sempat, ada je nanti recording. Okay. So explain briefly how sticky ends are linked when cDNA and Y are mixed. Okay, so dia nak cerita macam mana nak hasilkan benda ni. Recombinant DNA ni. Okay, so mestilah berkaitan dengan hydrogen bond kan. Okay, so formation of hydrogen bond between complementary bases, complementary ends. Okay. Bukan complementary ends, base lah. Nucleotide base dia kan. Dia ada hydrogen bond tu, right? Lepas tu, phosphodiester bond formed between plasmid and cDNA. So 2 point ni lah sebab nak dapat 2 markah. Dah habis dah. Dah pandai dah Bayu. Okay. Sibuk je. Okay, so formation of hydrogen bond. So kena cerita pasal hydrogen bond tu terbentuk lah antara huruf atas bawah kan. Antara contoh macam ni kan. Antara A dengan T terbentuk lah hydrogen bondnya. So yang tu point kedua pula, phosphodiester bond formed between plasmid and cDNA. Okay, maksudnya yang sebelah-sebelah pula. Sebelah-sebelah pula phosphodiester bond. Okay. So state one benefit of insulin production using this benefit. Banyaknya kan yang tadi tu kan. So yang simple, cheaper. Gitu yang paling senang nak ingat. Okay. Cheaper ataupun non-allergic. Nampak ni dia macam generalkan sahaja kan. So awak boleh cerita yang pasal human, from human. Halal pun ada juga ni. Okay. So cheaper, non-allergic, can produce in large amount. Boleh jugalah. Okay. So describe the function of restriction enzyme in gene cloning. So produce sticky ataupun blunt ends. Okay. So recognize and cut DNA at specific site. Yang restriction site tu. Okay, dapat ke? Harapnya okey lah produce sticky ends ataupun blunt end. Jangan lupa pasal blunt end. Okay. Dan recognize dan potong dekat restriction site. Specific site lah pun boleh juga. Okay. What are the characteristics of good host cell to be recombinant technology? Alah yang macam tadi itulah. Able to accept recombinant DNA. Okay. Pasal apa lagi? Able to express macam tadi tu. Okay. Able to express gene of interest. Okay. Able to maintain recombinant plasmid. Right. So 2 markah, 2 je lah. So then the enzyme used to join DNA fragments and state how it works. Bukannya tag polymerase lah kan sebab ini bukan proses PCR. Tak ada pun kan. So biasa punya proses lah. DNA ligase. Okay. Macam mana dia berfungsi, dia akan buat apa? Ingat tak? Kalau hydrogen bond dia tak perlu apa-apa enzim kan. Kalau DNA ligase ni dia kena buat apa? Phosphodiester
kata bond is formed. Okay, is formed between fragment lah kalau nak panjangkan ayat tu. Okay, DNA ligase, phosphoester bond is formed. Yes, itu je jawapan dia. Okay, so describe how recombinant plasmid are formed. Ini kamu cerita pasal dia punya proses lah. Daripada isolate donor DNA and plasmid from bacteria. Okay. Lepas tu yang kedua pula cut same using, sorry. Ingat tak ayat dia kan? Cut using same RE to produce apa tadi? To produce complementary ends. Tak payahlah buat complementary sticky end ke, complementary blunt end ke. Kita generalkan sebab soalan ni pun generalkan je kan. So complementary ends. Okay. Lepas tu lepas dah potong ayat depan ni ceritalah yang both tau. Both donor DNA dengan plasmid tu cut using same RE lah. Okay. Lepas tu yang point ketiga insertion of DNA fragment into plasmid. Tak muat. Okay. Plasmid. Okay, so sebenarnya kan dalam skema ni, kalau awak jawab point yang kedua ni sebenarnya dah ada dua point kat situ. So, pemakahan dia, isolate DNA, okay, isolate. Lepas tu cut both with the same ratio enzyme, tu satu. To produce complementary ends, tu satu. Dan insert, tu yang keempat. Tak payahlah cerita pasal yang screening tu semua yang sebab itu dah cerita pasal lain. Ni dia nak macam mana nak hasilkan recombinant plasmid, tu je. Macam mana? Okay. So explain the application of blue white screening. So yang ini in selecting recombinant plasmid. So ni kena cerita apa? Cerita panjang pula ni. Saya cuba pendekkan. Dia tak cerita kan sama ada apa? Kena cerita dua-dua situasi lah. Sebab in selecting recombinant plasmid. Okay, so bacteria with recombinant plasmid, okay, have disrupted. Ni macam ayat tadi cuma macam kita kena pandai ubahkan, tambahkan ayat-ayat tertentu lah. Disrupted like Z. So, can or not produce beta-galactosidase? So cannot. Ayat sama yang tadi tu. Cuma intro tu kamu kena pandai susunkan. Okay. Cannot produce beta-galactosidase. Okay. So cannot digest X-gal ataupun hydrolyze, sorry. Guna perkataan yang sesuai lah kan perangkap diri sendiri kan. Hydrolyze X-gal. So lactose cannot jadi become glucose and galactose. So X-gal remain white. Macam ni. Okay. Boleh lah. Sebab dia kata kat sini recombinant plasmid, dia cerita dua condition. Boleh. So awak ambil yang ni lah, recombinant plasmid lah. Okay. So sebab dalam skema ni dia slash kan. Sama ada awak nak cerita yang masa dekat apa, yang non with recombinant plasmid ataupun yang with non-recombinant plasmid. Yang self-aggregated tu. So mana-mana boleh. Saya rasa yang inilah sebab kita dah hafal tadi kan. Okay. So inilah So describe the steps in the production of insulin, cDNA. So yang ini macam step yang tadi. Kita isolate, kejap sambil masa lagi. Isolate insulin mRNA. So step pertama. Lepas tu use, kita bayangkan flow chart tadi tu yang. Use reverse transcriptase kan. mRNA
S template, okay, produce C single strand cDNA. Ni bila saya cerita ni kan, harapnya awak boleh bayang lah sambil-sambil awak tulis tu kan kalau sempat. Awak boleh bayangkan gambar yang tadi tu. Single strand cDNA. Okay. So, lepas tu ada mRNA is apa? Degraded. Okay, mRNA is degraded. Lepas tu, single strand cDNA as template use untuk produce double stranded cDNA. Okay, tambahlah by using DNA polymerase. So point dia memang lebih lah daripada 7. Tapi tak apalah, kita bayangkan proses tadi tu, kita keluarkan terus semua poin-poin dia. Okay. So dah settle untuk PYQ. Okay, harapnya okey lah kan ya. Okay, so kita habiskan kalau boleh kot. So yang MCQ ni saya bagi jawapan, nanti you check lah. So yang satu adalah D, daun. Yang dua adalah C, cacing. Yang tiga adalah daun. Okay. Yang empat adalah cacing. C ni ya. Okay. Yang kelima adalah ayam. Right. Yang keenam jawapan dia adalah daun. Nanti check balik lah. Yang ketujuh adalah daun. Yang ke-8 adalah bola. Okay. Yang 9 adalah ayam. Okay. Yang 10 adalah cacing. 11 adalah mana ni? Daun. Okay. 12 adalah bola. 13 adalah daun. Dan 14 adalah cacing. Okay. Nanti you refer balik lah. Okay. Alright. So we go to the structure. Next structure. Ada beberapa lagi. Ada 3 kot. 1 ke banyak lagi? Boleh kot. Okay, so the base sequence which is recognized by the enzyme. Ni macam sama macam kita dah buat kan yang dalam bio A tu kan. So tak apa, senang je kan. So G, A, T, T, C. So kalau boleh try buat tanpa tengok balik yang hari tu punya. Boleh tak? So name the enzyme which can cut the donor DNA. So E, Co, R1. Underline. Try to buat tanpa ni. Tanpa kesilapan. Name the origin of your answer. S, C, Ri, Ci, Ya, Ko, Lai. Okay. So yang ni draw a line. Yang ni dia suruh draw a line. Yang tadi kan yang soalan bio A tu kan dia suruh lukis. Okay. So yang ni kamu kena draw a line. Antara G dengan A, potong sini dengan sini. Dengan ni apa? Donor DNA. So donor DNA kena 3 fragment. Ingat tu. So potong sini dengan sini. So 1 fragment, 2 fragment, 3 fragment. Macam tu Draw a line. Ada. Lepas tu make a drawing to show the DNA fragment. So kena lukis 3 lah. 3 fragment. Okay macam ni. Dan juga macam ini. Tapi ingat tau, jangan buat macam ni je. Kenalah awak isikan dalam dia tu yang TAC, TAG, AATT, isilah dalam dia tu tau. Jangan biarkan kosong. Right? So plasmid will be digested. Ni plasmid pula. Okay, so plasmid ingat tak ada berapa fragment? 2 kan? So 2. So 1 dia potong kat sini, dapatlah 1 fragment, 2 fragment. Betul lah. Okay. So make a drawing. So kena buat drawing dia 1, 2. Dan jangan lupa tolong isikan dia punya dalam-dalamnya tu lah. Dalam exam kena buat betul-betul. Okay. So draw a correct figure to show how both donor DNA dengan plasmid tu combine. So daripada panjang-panjang ni, kamu buatlah dia punya sequence tu hasil daripada cantumannya tu. So TCG, AATT, awak ambil yang ni. Ini salin tadi. Ni, this one is this one. Yang ini adalah ini. Kau dah salin tadi kan? Okay. Yang tengah ni adalah mana tadi? Ni. Ni.
This one adalah this one sebenarnya. So ambil sequence yang atas tadi tu Okay. List to importance recombinant technology in agriculture. Increase crop yield. Okay. Increase crop resistance. Tu. Okay. Maksudnya dia lebih tahan lah. Okay. So next soalan pasal mRNA, pasal ada cDNA. Okay. So ni mestilah cDNA. Apa yang? Itu apa yang nombor 2 tu? I2 tu. Increase crop resistance. Ketahanan tanaman tu. Crop resistance. So jawapan apa dia punya ni tak faham Resist. Cantik sikit. Gitu. Asal jarak pula. Resistance. Okay, maksudnya ketahanan pokok tu lah, tanaman tu kepada pest. Macam tu, okay. Ada tak yang lain? Kalau nak senang, improve. Ada juga ni, bolehlah kita ambil ni. Improve quality. Quality of crop, of food. Improve quality of food. Dia buat macam tu je. Yang lain ni panjang, tak nak. Bolehlah kot. Yang satu lagi tu, elongate. Memanjangkan shelf life. Kalau ada di antara awak lah. Elongate shelf life for vegetable. Ni tak payah tak apa and fruits. Maksudnya apa orang kata? Jangka hayat dia yang dia boleh kat luar lah. Macam tu lah. Tak payahlah ambil ni. Susah nak explain. Okay, ambil yang ni je. Increase crop yield, improve quality, increase crop resistance. Dah. Okay. Yang lain tu panjang. Dah. Okay. So ni enzyme used to make single cDNA. Single strand mestilah reverse transcriptase. Okay, so dia tanya single kan, bukannya nak daripada single nak jadi double. Single jadi double tu DNA polymerase kan tadi. Okay. The original mRNA ni, okay, we write the corresponding sequence of base in a single DNA made in stage A. So, kita kena buat dia punya sequence lah. Ni je lah, complementary kan je. Okay. Dia tak ada 5', 3', tak payah nak letak lah. Okay. So kita U dengan apa? U dengan A untuk DNA. Yang A dengan apa dekat DNA? T lah. Okay. So yang ini T, G, A, C, G, G, C. Okay. Soalan macam ni kan ada dalam keluar dalam assignment kan. Dan ramai ada di antara awak yang dia buat terlebih hurufnya tu. Macam tu. Sebab nak cepat kan. So dia terekstra pula. So hati-hati yang. Okay. Nanti awak check lah. Ni tiga huruf. Ni kena check jugalah. 3 huruf. Kenapa ada lebih ni? So mesti something wrong. So tolong hati-hati check satu-satu tau Okay. Explain how the sticky ends allow a temporary link to be made between suitable pieces of DNA. Okay, macam mana sticky end ni? Dia ada macam temporary link lah. Okay. Sebab keyword dia mesti ada pasal hydrogen bond. Tu je. Okay. So, kalau soalan macam ni awak kena tahu dia punya point dia tu lah. Right. So, point pertama, same restriction enzyme produce complementary ends kan yang tadi tu. Okay, so same restriction enzyme akan menghasilkan complementary ends. Sama kan? Okay. Yang kedua, hydrogen bond between complementary bases are formed. Okay, sama-sama awak salin tu. Ingat tak hari tu dalam nota tu kan saya ada cerita yang macam ni. Sticky ends tu sebenarnya adalah antara ni kan AAT, yang ini TTAA. Antara yang A dengan T ni. A dengan T ni. T dengan T ni, A ni. T dengan A ni.
So kenapa dinamakan sticky? Sebab dia ada macam sebab dia ada hydrogen bond tu lah. Hydrogen bond tu yang menyebabkan dia ada tendensi untuk form balik. Sebab hydrogen bond kan can easily break and reform. Okay, so dia sebab tu dipanggil sticky ends. So kalau soalan macam ni, temporary sticky ends, temporary link, dia mesti ada kaitan dengan hydrogen bond. Tahu? Okay, mesti ada point kat situ lah. Okay. So name the enzyme used to convert this temporary link into permanent. Permanent daripada temporary yang boleh putus cantum temporarily kan. Jadi permanent. So permanent memang terus cantum terus. So dia adalah DNA ligase. Sebenarnya kan yang cantum terus tu DNA ligase, ingat tak saya cerita DNA ligase tu adalah kat sini. Antara sebelah-sebelah ni dia cantumkan yang ini, dia gamkan kat sini, tepi-tepi ni. Antara atas bawah tetap hydrogen bond. Yang nak mengekalkannya adalah phosphodiester bond sebelah-sebelah. Faham Okay. Permanent DNA ligase, phosphodiester bond. What name is usually given to this combined DNA? Recombinant DNA. Senang je kan, namanya apa kan? Dah recombine, recombinant lah. Okay. Describe one way in which bacteria can be screened for the presence of plasmid. For the presence of plasmid. Ingat tak kalau plasmid sama ada AMPR ataupun blue white kan. Tapi kalau plasmid ni yang mana satu? AMPR, right? Ni nak berapa markah? 3. Kena explain sikit lah. Okay. So bacteria is cultured in medium containing ampicillin. Macam tu. First point. Okay. Transformed. Maksudnya bakteria. Transform bakteria. Bakteria. Maksudnya bakteria yang menerima plasmid. Okay. Have plasmid lah. Okay. Plasmid contain AMPR. AMPR. Lepas tu able to withstand ampicillin. Okay, sambil-sambil awak salin tu saya cerita balik lah. So bakteria, macam mana awak nak cerita satu cara untuk nak screen bakteria yang ada plasmid ni. Bakteria is cultured in medium containing ampicillin. So bakteria, transform bakteria have plasmid. Plasmid tu contain AMPR pula. So dia boleh withstand ampicillin. Macam tu lah, dia kena ada sequence penceritaan dia tu. Okay, boleh So bacteria is cultured medium containing ampicillin. So transform bacteria have plasmid. Plasmid contain AMPR. Able to withstand ampicillin. Macam tu je. Ataupun survive lah. Able to survive. Survive. Okay. Dah habis lah ni essay. Patutlah banyak. Okay, so boleh ada yang mana tak faham. Adakah ni essay. Okay, essay. Dah lah, tu je lah. Boleh So kalau awak ada termis apa tu? Termis soalan mana-mana, tengoklah dalam rakaman tu So hopefully you all dah buat lah sama-sama dengan saya tadi tu, tulis jawapan dan tinggal edit-edit je sikit kan. Dan bolehlah hantar terus dekat GC tu. Okay, so ada apa-apa ke nak tanya?